السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin, musliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat kurniaan kepada kita, dihidupkan kita pada pagi ini untuk terus kita melaksanakan ibadah kepadanya, melakukan dan menunaikan ketaatan kepada Allah. Dan dalam masa yang sama inilah peluang dan ruang untuk kita bertaubat di atas segala dosa dan juga maksiat yang kita lakukan sebelum sampai waktu kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang ditetapkan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini saya ingin berkongsi dengan kalian sebuah hadis yang kita petik daripada kitab 40 hadis sahih, kisah ghaib dan ajaib, yang telah disusun oleh Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Hadis yang akan kita kongsikan berkenaan tentang ahli neraka yang paling ringan siksaannya. An Abi Marwan qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala يقول الله تعالى لأهوان أهل النار عذابا يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به. Hadis ini dibawa oleh Abu Marwan radhiyallahu anhu. Dia dengar daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Sabda Nabi, Allah berfirman kepada ahli neraka yang paling ringan siksaan dia pada hari kiamat. Dalam hadis ini ada firman Allah. Okey, ini hadis adalah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada ahli neraka yang paling ringan siksaan dia pada hari kiamat nanti. Apa Allah kata? Lau anna lak ma fil ardi min syai' akunta taftadi bih. Allah berfirman kepada dia, orang yang paling ringan siksaan ini, kalaulah engkau mempunyai sesuatu di bumi, maka adakah engkau nak menebus diri kamu itu dengan dia? Ada apa-apa di atas dunia ni, kalaulah dikatakan kamu ada apa-apa di atas dunia, ada harta, ada pangkat, ada anak-anak, ada apa sahaja atas dunia ni yang kamu boleh guna untuk tebus kamu, untuk kamu keluar daripada neraka ni, adakah kamu nak tebus? Fayaqul na'am. Fayaqul aradtu minka ahwana min hadha wa anta fi sulbi adam alla tusyrika bihi syai'a fa abaita illa an tusyrika bihi. Bila Allah Subhanahu wa taala tanya kepada orang ni, ada tak kamu di atas dunia, kalaulah kamu ni ada sesuatu untuk kamu tebus agar kamu dapat keluar daripada neraka, kamu nak tebus tak? Maka kata dia, na'am, ya, saya nak tebus. Maka Allah berfirman kepada dia, aku telah mahu kepada engkau perkara yang lebih ringan daripada azab ni. Azab di dalam neraka tadi, Allah berfirman kepada orang yang terima azab yang paling ringan dah. Allah kata apa kat dia ni? Aku pun kalau mau, aku nak benda yang lebih ringan daripada azab ni. Pada ketika itu engkau masih berada di sulbi Adam, agar engkau tidak menyengutukan aku dengan sesuatu. Namun engkau enggan melainkan engkau menyengutukan sesuatu denganku. Allah Subhanahu wa taala nak kita ni bukan daripada kita duduk atas dunia lagi untuk menyekutukan Allah.
daripada mentaati Allah. Allah nak daripada tulang sulbi Adam sekalipun. Maknanya daripada peringkat awal lagi Allah berkehendak untuk kita mentaati Dia, untuk kita tidak mensyirikkan Dia, tidak menyemutukan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi malang di atas dunia ni, bila kita dilahirkan, sebahagian manusia, bahkan sebahagian besar manusia menyemutukan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana besarnya itu disebut di dalam hadis yang lain. Allah Taala berfirman, keluarkan daripada kelompok mereka di mahsyar ni ahli neraka, kelaskan mereka, keluarkan mereka. Maka ditanya, berapa yang perlu dikeluarkan sebagai ahli neraka ni? Maka dikatakan, daripada setiap 1000 orang, 999 orang itulah ahli neraka. Satu daripada 1000 orang itu ahli syurga. Nisbah ahli neraka dengan ahli syurga. 1/1000 ahli syurga, 999 orang daripada 1000 orang adalah ahli neraka. Allahu Akbar. Apakah kita ni menjadi satu daripada 1000 tersebut? Atau mungkin kita tergolong di dalam 999 orang. Masya Allah. Maka sebab itu kita kena usaha untuk menjadi satu daripada 1000 orang tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Neraka bukan sesuatu benda yang mudah untuk kita hadapi. Kalau dalam kehidupan kita pernah luka, patah tangan, jatuh motor, pernah kena macam-macam lah musibah pada tubuh badan kita. Kadang-kadang kita rasa Allah Akbar, teruk rasa masuk hospital berbulan-bulan nak recover balik benda tu. Tubuh kena sekali. Cuba kita bayangkan, ahli neraka ni kena lebih teruk daripada tu, dan bukan sekali kena, berulang-ulang kali. Kalau dia satu orang yang kafir, dia akan kena sampai bila-bila. Kalau dia satu orang Muslim, dia akan kena walaupun satu ketika dia akan keluar daripada neraka. Tetapi siksaan di dalam dia, Masya Allah, tidak dapat kita bayangkan. Dan tubuh ahli neraka ni nanti akan dibesarkan. Kenapa dibesarkan? Kerana bila lebih besar tubuh badan ahli neraka, maka lebih besarlah siksaan yang dikenakan kepada dia. Lebih besarlah siksaan yang kena pada setiap inci tubuh badan dia itu. Bahkan kulit ahli neraka tersebut akan diperbaharui. Kalau terbakar, hancur, jatuh segala kulit dan dagingnya, itu semua akan digantikan yang baru dan diulang kembali siksaan-siksaan tersebut. Maka segala siksaan ini akan membuatkan tubuh badan manusia itu, ahli neraka tersebut, semakin membesar. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW nak ceritakan betapa besarnya tubuh badan ahli neraka ini. Kita kalau kena sikit lah, katakan jatuh benjul, naik besar ni, kita pun dah apa dah jadi? Dia jadi benjul, jadi besar. Ahli neraka dah kena berulang-ulang sehingga membesar tubuh badan dia. Semakin kena semakin besar, semakin kena semakin besar. Kata baginda Nabi SAW, ma baina mankibail kafir masiratu 3 ayyami lirakibil musri'. Jarak di antara dua bahu orang kafir di dalam neraka itu sejauh perjalanan 3 hari bagi seseorang yang naik kenderaan yang berkelajuan tinggi.
Sembayang kan, kalau zaman tu mungkin kuda lah, kuda perang daripada satu titik berlari tak berhenti 3 hari. Katakan daripada titik DI ni tentera rasa sampai kat mana? Itulah checkpoint tubuh, bahu daripada bahu ke bahu bagi ahli neraka itu dibesarkan sehingga sampai tahap macam tu. Bukan berjalan biasa 3 hari tu, lari kencang, lari laju, kenderaan berkelajuan tinggi, kata Nabi. Rakibil musri', kenderaan yang paling pantas. Besar tubuh badan ahli neraka ini. Juga disebut oleh Nabi SAW, dirsul kafir yawmal qiyamah mithlu Uhud wa fakhidhuhu mithlu al-bayda wa maq'adahu minan nar masiratu 3 mithlu ar-rabaghah. Gigi geraham orang kafir ni, kita duk sentuh gigi kita ni, geraham tepi ni. Gigi geraham orang kafir pada hari kiamat sebesar gunung Uhud. Gigi geraham sebatang dia saja tu besar gunung Uhud dah. Kita biasa pergi Mekah boleh tengok gunung Uhud. Dia kadang keliru juga pergi ke medan Uhud tu, dia tengok ada satu bukit kecil. Itu nama Bukit Rumah, bukit tempat pemanah yang duduk atas bukit tu yang nak panah orang kafir kat bawah ni. Kita tahu kisah tu. Itu orang duk panjat tu, orang duk panjat atas bukit tu, yang banyak orang panjat tu, itu Bukit Rumah. Rumah maknanya pemanah. Dan di belakang tu ada satu bukit yang color dia color gelap. Itulah Bukit Uhud, tempat persembunyian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana teruk kena di dalam medan Uhud tu. Jadi Nabi nak gambarkan betapa besarnya ahli neraka ni, gigi geraham dia saja besar gunung Uhud dah. Tak cerita muka lagi, cerita benda kecil tu. Bayangkan tubuh badan yang lebih besar. Pahanya sebesar gunung Bayda. Paha dia besar gunung Bayda. Dan tempat duduk di neraka seluas perjalanan 3 hari, seperti dari Madinah ke Rabaghah. Tempat duduk dalam neraka tu. Tapi nak kata duduk bukan duduk relax, duduk kena siksa. Duduk bukan duduk seronok menyandak dah. Begitulah yang berlaku kepada setiap anggota tubuh manusia yang biasa melakukan maksiat dan mereka tidak mengindahkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga Nabi pernah cerita tentang lidah manusia. Lidah manusia ni anggota tubuh yang paling kerap digunakan untuk mengingkari dan mempersendakan ayat-ayat Allah, digunakan untuk menghina orang-orang beriman, digunakan untuk membuka aib orang dan menabur fitnah dan sebagainya. Disebut di dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal kafir la yushabu lisanuhu al-farsakha wal farsakhaini yatawatta'uhu an-nas. Sesungguhnya seorang kafir itu dia akan menyeret lidah dia sepanjang 1 atau 2 farsakh. Ada satu unit ukuran, saya pun tak pasti, tapi nak gambarkan lidah orang kafir itu diseret di dalam neraka tu sepanjang 1 farsakh atau 2 farsakh. Dan lidah itu bila diseret di bawah, diinjak-injak, dipijak-pijak oleh manusia-manusia yang lain. Nak bagi tahu besarnya tubuh badan manusia ketika itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, selain tubuh badan yang menjadi sangat besar, penampilan mereka juga sangat
sangatlah buruk. Kalau hari ni kita tengok cerita zombie, teruk dah, rupa parah dia macam mayat hidup apa semua. Tapi ahli neraka ni jauh lebih teruk lagi daripada itu. Kerana sekali api neraka itu menyambar, tak tinggal dah daging pada tubuh badan ni. Semua hancur, semua luluh, semua jatuh. Tak ada dah yang kata daging melekat dekat tulang ni. Semua berguguran, berubuk. Maka manusia ketika itu bila dalam neraka menjadi sangat bodoh. Na'udzubillahi min zalik. Allah Subhanahu wa taala sendiri sebut benda ni di dalam surah Al-Mu'minun ayat 104. Apa firman Allah? Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Muka mereka dibakar oleh api neraka dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan kalihun. Kalihun ni apa? Cacat. Dalam Sunan At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangkan maksud kalihun yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata apa? Wajah mereka dibakar dengan api, maka bibir bahagian atas mereka menjulur sehingga ke lehernya dan bibir sebelah bawah mereka menjulur sehingga menyentuh tali pusatnya. Tuan boleh bayang tak? Allahu Akbar. Kalau kita bayang pun tak terbayang yang hakikatnya, yang sebenarnya. Betapa buruknya ahli neraka ni. Semoga Allah menjauhkan kita daripada azab api neraka. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan daripada Abdullah bin Amru, dia kata andai seorang ahli neraka bawa emai ke dunia ni, dikeluarkan, kalaulah ahli neraka itu dikeluarkan pada neraka, dibawa emai ke dunia pada saat ini, maka seluruh penduduk di dunia ni akan mati sebab tengok kehodohan dan rupa parah dan bau busuk ahli neraka tersebut. Penduduk ni boleh mati disebabkan tengok saja bagaimana hodoh dan busuknya ahli neraka. Bila disebut benda ni, Abdullah bin Amru menangis, tak tertahan air mata dia, kerana dia takut yang diri dia jadi sebahagian daripada keadaan itu. Dan itulah perasaan yang sepatutnya ada kepada kita. Perasaan takut kita ni jadi sebahagian daripada api neraka. Sebab kadang-kadang bila diceritakan tentang neraka ni, kita rasa aman. Tak apa, kita ni dah mengucap syahadah, confirm lah syurga. Betul lah confirm syurga. Tetapi jangan leka, bukan maksudnya terus masuk syurga, tidak. Kita akan dihisap juga, dia akan ditanya, disoal, kemudian ditimbang catatan amalan kita di atas mizan. Kalaulah lebih banyak dosa kita melebihi pahala kita di atas timbangan mizan tu, ke neraka juga, biarpun tidak selama-lamanya. Persoalan dia, sanggup ke kita nak masuk dalam neraka walaupun 1 saat, 2 saat, 5 saat? Jangan. Azab atas dunia pun kita tak sanggup nak pikul. Tak sanggup kita nak pikul. Tuan-tuan sanggup mandi dalam air panas mendidih? Kan? Ada kalau kat kolam air panas mana-mana, dia ada satu kolam tu yang dia memang orang tak bagi orang masuk. Tak bagi orang masuk. Sebab apa? Kat kolam air panas tu kalau masuk telur pun boleh masak. Kita tengok kolam tu, wani tak masuk? Tak wani. Orang bagi kita, nah ambil 1000, masuk dalam kolam tu, 1000 pun tak mahu. Tak wani kita.
Itu baru panas atas dunia ni. Kita pun tak mau sentuh dah. Apatah lagi panas api neraka. Satu saat pun kita tak nak sentuh. Bukan kata tak nak sentuh. Jangan ya Allah bagi aku tengok neraka ni. Tak mau tengok pun. Tak mau dengar pun. Dia punya bunyi ngauman je. Kerana neraka ni ada bunyi dia. Sekali dia mengaum, terduduk semua ahli mahsyar di padang mahsyar. Semua takut. Tak masuk lagi, baru dengar bunyi. Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau nak cerita pakaian ahli neraka pula, perhiasan dia, tempat tinggal dia. Kalau atas dunia dia boleh menikmati segala perhiasan, kemewahan. Tapi bila sampai di akhirat, semua itu akan bertukar sebaliknya. Pakaian yang dipakai oleh ahli neraka ni tidak lain dan tidak bukan hanyalah api. Jangan kata kain buni, tak ada. Api jadi pakaian. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-50, pakaian mereka yakni ahli neraka adalah pelangkin tar yang sangat panas. Tar yang sangat panas. Dan kita tidak syak lagi fashion-fashion yang ada selama ni, yang mana menjurus kepada pendedahan aurat, yang mencolok mata, fashion yang tak kena dengan syariat Islam. Itu semua jangan kita banggakan. Kerana bila tak kena dengan apa yang kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pakaian yang seindah apapun, semahal apapun nanti akan bertukar dengan pakaian api neraka. Bahkan bukan sahaja pakaian dia, lantai dia, atap dia, kediaman dia juga semua meliputi api. Bahkan kalau orang kafir, selama-lamanya lah dalam keadaan itu. Nak baring, katil dia api. Nak baring ya? Nak duduk, kerusinya daripada api. Penat kena siksa dalam neraka tu. Nak melelahkan, nak kita kata apa? Nak melepaskan penat, melepaskan lelah, nak duduk atas api, atas kursi api. Jadi duduk tu pun tak rehat juga. Duduk tu pun jadi siksaan kepada dia. Kita tak bayang siksaan yang mereka rasakan pada saat itu. Orang yang paling ringan siksaan dia di hari kiamat, diletakkan alas di kaki dia. Paling ringan ni, paling ringan. Diletakkan alas di kaki dia. Panas dia tu bukan di kaki je. Panas dia tu sampai menggelegak otak. Itu paling ringan. Dan orang yang paling ringan sekali dalam neraka tu, dia rasa dialah yang paling berat kena siksaan. Kerana dia tak tengok orang lain kena lebih teruk lagi. Dia rasa dialah paling berat dah dalam neraka ni, walaupun dia kena paling ringan. Allahu Akbar. Wahab bin Munabih, dia berkata, sesungguhnya ahli neraka yang benar-benar ahli dia, mereka tidak akan rasa rehat, tidur dan maut di dalamnya. Ahli neraka yang kata ahli neraka sebenar-benarnya ni, dia tak akan ada kata rehat. Dia tak kenal rehat tu apa. Dia tak akan kenal tidur tu apa. Dan dia tak kenal mati tu apa. Kenapa dia tak kena mati? Sebab dia tak akan mati. Kena siksaan teruk macam mana pun dalam keadaan dia hidup. Ada sebahagian mengatakan dia tidak hidup dan dia tak mati. Kenapa? Kalau dia hidup pun tak berguna dia hidup dalam keadaan begitu.
Tapi dia tak mati. Disiksa teruk macam mana pun tak mati. Dijadikan semula, dielokkan semula, dibaiki semula segala tubuh badan dia, dan kemudian diulang siksaan tersebut. Dan setiap saat mereka berjalan, jalan mereka itu di dalam api, duduk mereka di atas api, minuman mereka daripada nanah dan darah ahli neraka yang lain. Dan kita duduk dalam keadaan tengah hari panas pun dahaga ni, dahaga. Kita cari air mineral, kita cari air batu dan sebagainya. Duduk dalam neraka jauh lebih panas lagi, dahaga. Tapi nak cari air mana ni? Tak ada dah air dalam tu melainkan darah dan nanah bekas ahli neraka yang disiksa. Tu je. Tu je jadi minuman. Kalau kita duk bayang ini, muntah kita. Tapi hari itu orang terpaksa dah dalam neraka. Lapar tak dalam neraka ni? Lapar. Nak makan apa? Disediakan buah kepada dia. Tapi bukan buah naga, bukan buah durian. Nama dia buah zakum. Buah zakum yang dibuat daripada api. Buah tu saja kalau masuk ni melekat kerana duri dia. Tapi lapar, nak telan. Semakin ditelan, semakin hancur dalam tubuh badan ni. Hancur sampai masuk ke perut, hancur habis perut. Selimut daripada api neraka. Baju mereka dibuat daripada api dan tembaga yang sangat panas. Ini disebut dalam riwayat Al-Hafiz Ibn Abi Dunya dalam kitab Sifatun Nar, sifat-sifat neraka. Dan orang dulunya sombong, angkuh, mereka akan terus menjerit kesakitan tanpa henti. Mereka meraung, menjerit, meratap, merintih, menangis tanpa ada siapa pun yang mempedulikan mereka. Kalau hari ini kita susah, kita merintih, ada orang nak dengar, ada orang nak tolong. Tapi hari itu macam mana pun kita merintih minta tolong, tak ada siapa pun yang nak tolong kita. Kenapa jadi macam tu? Kerana mereka di atas dunia tak pernah menangis, menyesal atas dosa-dosa mereka. Maka mereka akan menangis disebabkan dosa mereka yang tidak pernah disesali di atas dunia ini. Kata Nabi SAW, ahli neraka akan melepaskan tangisan dan jeritan sehingga kering air mata mereka, kering terus air mata. Lalu mereka menangis air mata darah sehingga meninggalkan kesan di wajah mereka seperti parit-parit. Menangis habis dah air mata, keluar air mata darah pula. Bekas mengalir air mata darah tu jadi longkang kat muka mereka ni. Jadi seperti parit-parit. Andailah sebuah bahtera dilayarkan di atasnya, nescaya ia akan berlayar. Banyaknya air mata darah ni, kalau diletakkan kapal, kapal tu boleh berlayar. Allah, kita tak mampu nak bayang, tuan. Sesungguhnya rugi orang yang rupanya cantik atas dunia ni, tetapi dia tidak mencantikkan dengan iman, maka dia akan jadi orang yang paling hodoh dalam neraka. Orang yang pakaian dia, pakaian branded, pakaian cantik atas dunia, tetapi tidak memakaikan diri dia dengan pakaian takwa, dia akan digantikan dengan pakaian neraka kelak. Maka sebab itu, tuan-tuan muslimin muslimat, saya pesan kepada diri saya dan sekalian tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jaga diri kita daripada api neraka. Itu poin dia. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, dia pernah kata suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita tentang siksaan api neraka ni. Kemudian baginda berpalingkan wajah sambil berlindung kepada Allah daripada api neraka, mengucapkan, berdoa supaya dapat dilindungi
daripada azab api neraka. Kemudian baginda kembali kepada para sahabat, tengok para sahabat, dan baginda terus menyebut-nyebut tentang neraka. Baginda kembali memalingkan wajah, lalu berlindung kepada Allah daripada azab neraka ni. Cerita berpaling. Kerana seolah-olah Nabi SAW dapat melihat di depan mata. Lalu Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, dan sudah tentu kepada kita semua umat dia. Apa kata Nabi? Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, faman lam yajid fabikalamatin thayyibah. Nabi pesan sungguh-sungguh daripada hati Nabi SAW kepada kita semua, jagalah diri kamu daripada api neraka, walaupun hanya dengan memberikan sedekah sekadar setengah biji kurma. Nak terlepas daripada azab neraka ni, kena banyakkan derma. Nabi kata, peliharalah, jagalah diri kalian daripada api neraka, walau hanya kena memberikan sedekah sebesar setengah biji kurma. Setengah. Kira kalau miskin sangatlah, dia ada sebiji buah kurma je dalam hidup dia, potong setengah bagi derma. Nak jaga diri daripada api neraka ni. Sesiapa yang tidak memilikinya, langsung tak ada apa nak bagi sedekah, Nabi kata apa? Maka ucapkanlah kata-kata yang baik. Cakap dengan orang, cakap dengan elok. Itu pun menjadi satu sedekah pada perbuatan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, ibu bapa kita, anak-anak kita, guru-guru kita, dan semua orang yang kita kasihi di atas dunia ni daripada azab neraka. Amin ya rabbal alamin. Sekadar itu, mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat untuk kita bawa pulang. Kita menilai kembali, muhasabah diri kita, apakah kita sanggup untuk menyentuh walau sesaat api neraka. Kalau kita tak mau, sebenar-benarnya kita tak nak, maka jagalah diri kita, laksanakanlah segala apa yang diperintahkan oleh Allah, dan jauhilah segala larangan Allah. Mudah-mudahan dengan itu kita selamat daripada azabnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.